Assalamualaikum, saya Nurhanisa binti Uzik dan rakan saya Nur Izzati Amani binti Abdul Manan akan membantahkan tugasan video kami bagi subjek PPPG 2173 Fiqh Muamalat yang bertajuk pelaksanaan baik tawaruk dalam pembiayaan peribadi. Yang pertama ialah konsep tawaruk. Definisi bai'at tawaruk dari segi bahasa ialah perkataan bai'at tawaruk berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud mencari warik. Warik ialah wang yang diperbuat daripada perak. Perkataan al-warik telah digunakan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yang bermaksud, maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perakmu ini. Secara umum, bai'at tawarruk bermaksud mencari wang sama ada wang perak, wang emas atau wang kayu. Manakala bai'at tawarruk menurut istilah dapat disimpulkan pada 3 perkara. Yang pertama, membeli sesuatu barang secara tangguh. Yang kedua, menjual semula barang tersebut kepada pihak ketiga secara tunai. Dan yang ketiga, tujuan transaksi tawarruk adalah bagi memperoleh wang tunai. Seterusnya ialah jenis-jenis tawarruk. Jenis-jenis tawarruk terbahagi kepada 2. Yang pertama, tawarruk al-fardi iaitu tawarruk individu, dan yang kedua, tawarruk al-munazzam iaitu tawarruk secara terancang. Tawarruk al-fardi ialah pembeli pertama membeli barangan secara ansuran daripada penjual pertama dan pembeli tersebut menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang rendah bertujuan untuk mendapatkan wang tunai dengan segera atau memenuhi keperluan kecairan. Seterusnya ialah tawarruk al-munazzam iaitu tawarruk terancang. Tawarruk terancang iaitu seorang pembeli mutawarik membeli barang secara tangguh di pasaran dalam negara maupun luar negara. Kemudian institusi kewangan akan bertindak menguruskan dan mengatur perjanjian sama ada oleh institusi kewangan itu sendiri ataupun melalui ejen, dan secara langsung di antara pembeli dan institusi kewangan pada harga yang lebih rendah. Seterusnya, pandangan fuqaha dalam baik tawaruk. Yang pertama, pandangan daripada ulama Islam yang mengatakan harus, iaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Manakala pandangan ulama yang menyatakan bahawa baik tawaruk ini adalah makruh menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan apa yang dikatakan oleh Umar Abdul Aziz bahawa baik tawaruk ini adalah adik-beradik kepada riba berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Seterusnya, pandangan ulama kontemporari yang mengharuskan berdasarkan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami mengharuskan tawaruk sekiranya tidak wujud kesepakatan awal dalam kontrak tersebut antara pihak yang terlibat. Yang kedua, yang menolak. Penolakan keharusan tawaruk ini berlaku dalam jenis tawaruk munazzam. Namun, transaksi ini masih boleh dilakukan dengan syarat penjual memiliki sepenuhnya komoditi yang ingin dijual kepada penjual. Konsep pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi ialah perjanjian antara bank yang mengeluarkan wang dengan pelanggan yang memerlukan wang untuk membuat sesuatu pembiayaan. Pembiayaan pula ialah peruntukan kewangan sebagai perihal perbuatan membiayakan atau membiayai sesuatu iaitu melibatkan keperluan kos. Manakala peribadi ialah perkara-perkara yang melibatkan hal orang perseorangan atau persendirian. Definisi pembiayaan peribadi ialah suatu aplikasi prinsip kewangan yang bergantung kepada latar belakang ekonomi peribadi seseorang untuk membiayai sesuatu. Seterusnya ialah ciri-ciri pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi ada 3 ciri. Yang pertama, tempoh pembayaran pembiayaan peribadi adalah singkat kerana jumlah pembiayaan kecil. Yang kedua, pengurusan dan prosedur pembiayaan peribadi lebih mudah berbanding pembiayaan yang lain. Dan yang ketiga, barang dan perkhidmatan pembiayaan peribadi biasanya barang untuk keperluan kepenggunaan seperti kad kredit dan kad debit. Yang terakhir adalah aplikasi baik tawaruk dalam pembiayaan peribadi yang akan melibatkan 4 pihak iaitu pelanggan, bank, broker 1 dan broker 2. Proses pelaksanaan baik tawaruk ini bermula
dengan permohonan pembiayaan peribadi yang dibuat oleh pelanggan kepada pihak bank. Kemudian, komoditi dibeli oleh pihak bank daripada pihak broker satu. Seterusnya, bank menjual komoditi tersebut melalui baik murabahah kepada pelanggan. Seterusnya, bank akan dilantik oleh pihak pelanggan untuk menjadi wakil menjual semula komoditi tersebut. Yang kelima, bank bertindak sebagai wakil menjual komoditi itu kepada broker yang kedua dan hasil jualan dikreditkan kepada pelanggan dan berdasarkan perjanjian yang dibuat, pelanggan akan membayar semula harga komoditi itu secara angsuran. Dan wa'dul muzin juga termasuk dalam baik tawaruk, di mana baik wadiah ini adalah menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga asal. Dan wa'dul muzin ini adalah janji yang mengikat, iaitu satu bentuk janji yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak bank untuk membeli komoditi yang telah dibeli oleh pihak bank.